Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama dengan saya sekali lagi dalam program E-Belajar Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan. Bersama dengan guru anda, saya Cikgu Nur Hafizah binti Mak Yusof dari SMK Kampung Gelam, Melaka. Sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan murid-murid boleh bertanya dengan saya di email yang tertera dan boleh menghubungi saya di Telegram seperti yang dinyatakan. Bab hari ini ialah bab 1 tajuk Tujuan Perniagaan, standard kandungan 1.1.2 menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan. Standard pembelajaran 1.1.2 menjelaskan pelbagai bentuk pemilikan perniagaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini mengaplikasikan bentuk pemilikan perniagaan dan mengenal pasti 6 bentuk pemilikan perniagaan. Bentuk pemilikan perniagaan. Entiti sesebuah perniagaan yang dibentuk dari aspek perundangan boleh diklasifikasikan mengikut ciri-ciri aspek pemilik, corak kawalan dan struktur pengurusannya. Bentuk pemilikan perniagaan yang perlu dikenal pasti ialah milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Milikan tunggal. Ciri-ciri milikan tunggal ialah dimiliki dan diuruskan oleh sepenuhnya oleh pemilik, matlamat untuk mendapatkan keuntungan, modal permulaan daripada simpanan peribadi dan pinjaman ahli keluarga terdekat, pengurusan dan pentadbiran oleh pemilik, menikmati keuntungan perniagaan sepenuhnya, cukai yang rendah, cukai berpendapatan individu sahaja, liability tidak terhad, Akta Pendaftaran Syarikat 1956 dan perlu didaftarkan di SSM. Langkah pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Pertama sekali, murid-murid perlu membuat permohonan carian nama iaitu dalam borang PNA 42. Kedua, membuat permohonan pendaftaran perniagaan borang A, menghantar kepada pendaftar perniagaan SSM, membuat pembayaran yuran pendaftaran 30 bagi nama sendiri, 60 bagi nama trade dan mendapatkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan iaitu borang D. Sekiranya dalam soalan SPM sebenar, langkah pendaftaran perniagaan milikan perniagaan ataupun langkah pendaftaran perniagaan, murid-murid perlu menjawab dalam bentuk susunan iaitu langkah-langkah step by step, satu demi satu. Contohnya mengikut turutan seperti yang telah saya paparkan. Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Kelebihan milikan tunggal mudah ditubuhkan. Kekurangan dia diuruskan secara berseorangan. Sebab itu perniagaan ini dinamakan milikan tunggal. Itulah kekurangannya iaitu diuruskan secara berseorangan. Kelebihan tidak banyak syarat. Kekurangan perniagaan sukar dikembangkan kerana modal kecil. Kelebihan dia mudah diuruskan kerana saiznya kecil, tetapi kekurangannya beban kerja ditanggung oleh pemilik sendiri. Kelebihan keputusan dibuat oleh pemilik, manakala kekurangan risiko perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Kelebihan seterusnya beban cukai rendah, iaitu cukai pendapatan individu sahaja dikenakan kepada perniagaan. Manakala kekurangan sukar berkongsi kepakaran di dalam penubuhan perniagaan dan juga liability terhad. Perkongsian. Ciri-ciri perkongsian. Ciri-ciri perkongsian melibatkan kerjasama antara dua atau lebih individu. Akta Perkongsian 1961,
surat ikatan perjanjian, tercatat semua syarat perkongsian, berkongsi modal kepakaran, pengalaman, pengetahuan dan beban tugas. Dimiliki oleh 2 orang hingga 20 orang rakan kongsi. Perkongsian perkhidmatan rakan kongsi tidak melebihi 50 orang. Modal, keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah perkongsian. Semua rakan kongsi menanggung liability tidak terhad. Contoh perniagaan kedai baju Mika dan Mai. Kalau terdapat contoh seperti itu, terang-terang kita dah nampak itu adalah jenis perniagaan perkongsian, di mana jenis perniagaan perkongsian ini melebihi daripada 2 orang pemilik. Jenis-jenis rakan kongsi ada 5. Yang pertama, rakan kongsi berhad. Rakan kongsi berhad menanggung liability terhad, menyumbang modal, tiada kuasa dalam pengurusan, dibenarkan dalam memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Rakan kongsi lelap menanggung liability tidak terhad, tidak aktif dalam pengurusan, hanya menyumbang modal sahaja. Rakan kongsi biasa pula menanggung liability tidak terhad, tetapi rakan kongsi ini berhak menguruskan perniagaan. Rakan kongsi aktif. Rakan kongsi aktif menanggung liability tidak terhad, dan rakan kongsi aktif ini aktif dalam pengurusan dan dibayar juga gaji bulanan. Seterusnya, rakan kongsi nominal. Okey, rakan kongsi nominal, nama rakan kongsi ini digunakan sebagai rakan kongsi tetapi tidak mengeluarkan sebarang modal, tidak menanggung liability. Contoh bagi rakan kongsi nominal ini ialah artis. Contoh yang kita boleh lihat sekarang ialah apabila musim perayaan tiba, artis-artis ini digunakan oleh pemilik perniagaan untuk melariskan perniagaan mereka. Contohnya Nabil, Zizan Raja Lawak dan juga Aaron Aziz dijadikan rakan kongsi oleh syarikat Jekyll ataupun syarikat baju Jekyll, kain Jekyll yang terkenal tu sebagai rakan kongsi nominal mereka, di mana perniagaan Jekyll menggunakan artis ini untuk mempromosikan perniagaan mereka supaya perniagaan mereka ini lebih dikenali berdasarkan populariti seseorang artis tersebut. Kelebihan dan kekurangan perkongsian. Kelebihan perkongsian, modal lebih besar manakala kekurangan modal terhad. Kelebihannya mudah ditubuhkan manakala kekurangan perniagaan tidak berterusan. Kelebihan berkongsi kepakaran manakala kekurangannya liability tidak terhad. Jenis-jenis perkongsian. Terdapat 3 jenis perkongsian yang perlu kamu ketahui ya anak murid. Antaranya ialah perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability iaitu PLT. Perkongsian biasa terdiri daripada 2 orang hingga 20 orang. Semua rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad, kuasa dan hak yang sama dalam pengurusan. Manakala perkongsian berhad terdiri daripada 2 hingga 50 orang, terdapat beberapa rakan kongsi yang menanggung liability terhad. Rakan kongsi biasa menguruskan perniagaan yang lain, dibenarkan memeriksa rekod kewangan. Bermaksud rakan kongsi biasa akan menguruskan perniagaan seperti biasa, manakala ahli ataupun rakan kongsi yang lain dibenarkan untuk memeriksa rekod ataupun penyata kewangan syarikat. Seterusnya, perkongsian liability iaitu PLT.
terdiri daripada 2 orang dan tiada had maksimum. Menggabungkan ciri perkongsian dan syarikat sendian berhad. Terbubar apabila objektif perkongsian ini tercapai, iaitu perkongsian liability. Ciri-ciri PLT iaitu liability terhad hayat dia berterusan. Okey. Ciri-ciri PLT. Kita tengok dengan lebih jelas lagi ciri-ciri dia. Liability terhad, semua rakan kongsi PLT. Okey, yang akan menanggung liability terhad. Hutang atau obligasi PLT ni berdasarkan modal yang dilabur, tidak melibatkan harta peribadi. Okey, saya ulang semula. Liability terhad, semua rakan kongsi perlu menanggung liability. Okey, kalau untuk rakan kongsi PLT ni, semua rakan kongsi perlu menanggungnya. Seterusnya, hutang atau obligasi PLT ni hanya berdasarkan modal yang disumbangkan oleh ahli sahaja, tidak melibatkan harta peribadi. Seterusnya, entiti berasingan. PLT mempunyai hak menyaman, didakwa, memperoleh dan melupuskan harta. Hayat berterusan. PLT adalah kekal turun-menurun. Jika berlaku perubahan dalam perkongsi PLT, PLT masih boleh meneruskan perniagaan. Seterusnya, syarikat berhad. Ciri-ciri syarikat berhad. Perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan aktiviti. Keanggotaan tidak terhad kepada pemilik syarikat. Syarikat berhad terdiri daripada ahli lembaga pengarah. Pengarah urusan akan melantik ahli lembaga pengarah yang paling kanan. Yang lain adalah pengarah eksekutif. Pengarah eksekutif akan menetapkan pelbagai polisi dan membuat keputusan berkaitan perniagaan. Pemegang saham merupakan pihak yang memegang kepentingan perniagaan dalam bentuk milikan saham. Pemegang saham yang memiliki 51% saham atau lebih daripada jumlah saham berhak untuk mengawal syarikat dan membuat keputusan. Okey. Seterusnya, agihan keuntungan dalam bentuk dividen kepada semua pemegang share. Contoh syarikat berhad, syarikat Kim Long Sendirian Berhad. Syarikat Awam Berhad pula, Tenaga Nasional Berhad. Okey, anak-anak murid, kalau kamu biasa menonton drama-drama Melayu yang berkaitan dengan perniagaan, kebiasaannya mereka akan terlibat dengan share-share dalam perniagaan, di mana siapa yang akan menguruskan perniagaan mereka setelah pemegang terbesar meninggal. Okey, bermaksud kalau kamu tengok dalam nota yang saya lampirkan ni, pemegang saham yang memiliki 51% ataupun saham yang paling tinggi, dia berhak mengawal keputusan dan berhak mengawal syarikat dan membuat keputusan. Sama juga macam cerita-cerita drama Melayu yang kamu tonton. Alright, kita teruskan. Okey, hak pemegang saham. Hak pemegang saham antaranya ialah mengundi dalam mesyuarat agung tahunan, mengedar dan memberi pendapat tentang laporan tahunan dan laporan kewangan, mempersoalkan polisi syarikat jika diperlukan, mengundi untuk meluluskan atau menolak setiap cadangan oleh ahli lembaga pengarah. Jenis-jenis syarikat berhad. Terdapat 2 jenis syarikat berhad, iaitu syarikat sendian berhad dan juga syarikat awam berhad. Antaranya, bilangan ahli syarikat sendian berhad 2 hingga 50 orang sahaja, manakala syarikat awam berhad 2 dan tiada had maksimum. Modal syarikat sendian berhad diperoleh daripada penerbitan saham, manakala syarikat awam berhad modal adalah penerbitan saham dan penjualan bon kepada orang awam.
Saham syarikat bagi syarikat sedia berhad tidak boleh diurusniagakan di Bursa Saham Malaysia, tidak boleh diurusniagakan. Manakala syarikat awam berhad boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia dan boleh diurusniagakan. Pindah milik saham syarikat sedia berhad perlu mendapat kebenaran ahli lembaga pengarah, manakala syarikat awam berhad tanpa mendapat kebenaran ahli lembaga pengarah. Liability syarikat sedia berhad, liability-nya terhad, manakala syarikat awam berhad liability terhad juga. Keuntungan, dividen diagihkan kepada pemegang saham. Dividen diagihkan kepada pemegang saham. Jangka hayat bagi syarikat sedia berhad pula panjang dan berterusan, sama juga dengan syarikat awam berhad, panjang dan berterusan. Kelebihan dan kekurangan syarikat sedia berhad. Kelebihan bagi syarikat sedia berhad, modalnya besar, manakala kekurangan penawaran share terhad. Kelebihan menanggung liability terhad, manakala kekurangan beban cukai yang tinggi. Kelebihan hal ehwal syarikat dirahsiakan, manakala kekurangannya share tidak boleh bebas pindah milik. Tidak boleh bebas pindah milik. Akhir sekali, kelebihannya jangka hayat perniagaan yang panjang, manakala kekurangan penubuhan syarikat sedia berhad itu adalah rumit. Kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad. Syarikat awam berhad yang dimiliki oleh orang awam. Kelebihannya, modalnya besar, menanggung liability terhad, ganjaran ekonomi bidangan. Maksudnya syarikat awam berhad akan menikmati ekonomi bidangan dan kewujudan dia adalah kekal. Contohnya tenaga nasional. Kekurangan dia, penubuhan yang rumit, beban cukai yang tinggi, aktiviti berasingan dan tiada kerahsiaan. Dia perlu umumkan kepada orang awam. Seterusnya koperasi. Ciri-ciri koperasi ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela yang mempunyai kepentingan bersama dengan tujuan melindungi kepentingan semua anggotanya. Bilangan ahli minimum koperasi ialah 50 ahli. Setiap anggota perlu membeli modal share, menanggung liability terhad. Modal diperoleh daripada terbitan saham ahli koperasi, tidak dikenakan cukai, diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung. Ciri-ciri koperasi: melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan semua anggotanya. Aktiviti koperasi adalah berdasarkan akta, peraturan dan undang-undang kecil. Modal koperasi disumbangkan oleh anggota dalam bentuk yuran dan share. Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. Liability semua ahli adalah terhad kepada modal yang disumbangkan sahaja. Prinsip-prinsip koperasi. Keanggotaan sukarela dan terbuka, kawalan secara demokratik oleh anggota, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi, kebebasan autonomi, menyediakan pendidikan, latihan dan maklumat, bekerjasama antara koperasi, prihatin terhadap komuniti. Hak bagi setiap anggota koperasi. Yang pertama, hak untuk mengundi. 1 undian bagi setiap ahli koperasi dalam mesyuarat agung tahunan tanpa mengambil kira jumlah share yang dimiliki. So, tak kisahlah share dia tu banyak ke sikit, dia tetap boleh mengundi bagi satu keahlian yang dia daftarkan. Maksudnya bagi satu nama dia boleh daftar, dia boleh mengundi sekali. Terlibat secara langsung dalam membuat keputusan.
keputusan, mengambil semua modal share apabila keluar daripada koperasi, menerima pulangan dalam bentuk ganjaran. Okey, setiap ahli koperasi ini akan menerima ganjaran pada tempoh-tempoh masa yang ditetapkan. Okey, dan selain itu, bila ahli koperasi ni dia keluar daripada koperasi, dia akan mengambil modal dan juga dividen yang telah dia laburkan modal tadi. Okey, itu untuk setiap ahli anggota koperasi lah. Maksudnya tak rugi kalau awak masuk koperasi. Sama juga fungsinya dengan koperasi sekolah. Okey, kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi ni liabilitinya terhad, pentadbiran secara demokrasi, tiada beban cukai, malah mendapat rebate. Kekurangan koperasi, kadar pulangan dividennya rendah, pemisahan pemilikan dan pengurusan, pemilikan share terhad tidak boleh melebihi 20%. Pindah milik share. Okey, itu kekurangan dia. Okey, bentuk-bentuk perniagaan lain. Tadi adalah milikan perniagaan, tapi yang ini sambungan daripada milikan perniagaan yang mula-mula, iaitu bentuk perniagaan lain yang terdiri daripada franchise. Okey, kontrak antara franchisor iaitu pemilik sebenar dengan franchisee, pihak yang melabur. Akta Franchise 1998, contoh yang kita boleh lihat ialah McD, Starbucks, 7-Eleven, KFC. Okey, tapi kalau Speedmart bukan franchise, okey? Murid-murid, kamu jangan salah faham. Speedmart ini adalah branch, iaitu cawangan, dimiliki oleh seorang individu sahaja, tetapi dia membuka cawangan di seluruh Malaysia yang dijaga oleh pengurus cawangan masing-masing. Dia bukan franchise. Franchise ini kita terdiri daripada kontrak ataupun perjanjian di antara franchisor iaitu pemilik sebenar dan juga pihak yang melabur. Okey, bila kamu pergi contohlah kamu pergi ke mana-mana McDonald, okey, kamu akan nampak di bahagian atas ataupun kalau kamu tengok dekat bahagian atas McD punya iklan tu, dia akan tulis kat situ dimiliki oleh sesiapa. Okey, itu adalah pihak yang melabur dengan pihak McD. Sama juga dengan KFC, Pizza Hut, 7-Eleven. Okey, mereka ini dimiliki oleh bos yang berbeza, tetapi pemilik asal dia adalah orang yang atas sekali. Alright, contohnya McDonald dimiliki oleh Ronald McDonald, tetapi dekat Malaysia ni Ronald McDonald tak ada. So franchisee iaitu pihak yang melabur tu, yang memiliki tu McDonald ataupun KFC yang berada di Malaysia. Okey, jelas ya murid? Okey, ciri-ciri franchise. Perlu ikut sistem franchisor, bermaksud contohnya macam McDonald tadi, kita kena ikut konsep McDonald tu. Okey, sesiapa yang ingin membuka McDonald, contohnya lah awak nak buka McDonald, awak kena ikutlah sistem yang ditentukan oleh franchisor tu, iaitu owner sebenar McDonald tu. Mengikut tempoh yang ditetapkan, kawalan mutu perkhidmatan berterusan kepada franchisor. Maksudnya setiap produk yang awak keluarkan tu mesti ada mengikut term and condition daripada pihak McDonald. Okey, franchisor menyediakan bantuan promosi, pentadbiran serta R&D kepada franchisee. So maksudnya bila sesiapa yang ingin membuka McDonald ni, dia tak ada masalah untuk promosi. Sebab McDonald ni dia kalau promote, okay, dia buat promosi tu, dia buat promosi untuk semua franchise dia tu. Okay, franchisee berhak menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Maksudnya semua mesti daripada McDonald yang asal, pemilik asal McDonald.
Okey, franchisee perlu membuat bayaran dalam bentuk fee bulanan dan berkala kepada franchisor tadilah. Okey, McDonald sebenar. Owner sebenar McDonald. Franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. Sebab dia tak sama. Keuntungan dimiliki oleh, kalau saya yang buka McDonald tu, keuntungan akan dimiliki oleh saya. Tak samalah dengan McDonald yang asal tu, owner sebenar McDonald. Okey? Peranan franchisor. Beri hak kepada franchisee untuk menggunakan imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaan. Macam saya bagi tahu tadilah, kalau awak nak buka McDonald ataupun KFC ataupun 7-Eleven ke Pizza Hut dan sebagainya, kita menggunakan sepenuhnya milik McDonald yang asal. Menyediakan panduan kepada franchise tentang pelaksanaan aktiviti, menyediakan latihan dan pengetahuan tentang pemasaran, membiayai kos periklanan franchise, aktiviti promosi bersepadu, memberi bantuan dalam bentuk ramuan khas, alatan dan perkakas. Okey, peranan franchisor, iaitu peranan owner sebenar daripada McD dan sebagainya lah. Okey, dia akan memberi sama sahaja setiap dia punya franchise yang buka McD dan sebagainya tu, dia akan bagi sama rata. Okey, cuma franchise ni dia akan franchisee ni dia akan bayar kepada franchisor lah fee. Okey, berbentuk fee kepada franchisor, iaitu owner sebenar. Tetapi owner sebenar kepada McD, KFC dan sebagainya ni, dia akan menyediakanlah semua-semua ni. Okey, franchisor ni syarikat induk jenama secara mutlak. Alright, itu adalah franchisor. Franchisee ni lah kita. Okey, ingat franchisee ialah kita. Franchisor ialah syarikat induk utama, iaitu owner sebenar kepada perniagaan tersebut. Alright. Peranan franchisee, iaitu siapa franchisee tadi? Franchisee tadi ialah kita, iaitu orang yang ingin membuka syarikat ataupun perniagaan yang ada tadi dalam franchise. Menjalankan perniagaan mengikut peraturan dan sistem piawaian franchisor. Bersedia ditamatkan kontrak sekiranya perniagaan gagal mengikut piawaian tersebut. Menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan usaha berterusan. Bertanggungjawab dalam memastikan kelangsungan perniagaan untuk menjaga imej franchisor. Okey, ini adalah peranan franchisee, iaitu siapa? Kita. Alright, kita yang ingin membuka McD. Kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisor. Kelebihannya dapat mengembangkan perniagaan secara global, menikmati ekonomi bidangan, mekanisme yang berkesan bagi menembusi pasaran baharu, berkongsi risiko dan tanggungjawab dengan franchisee, struktur pengurusan tidak besar. Manakala kekurangan perniagaan franchise ni kepada franchisor, sukar memilih franchisee yang baik dan berdaya saing, kos sokongan operasi meningkat untuk franchisee, reputasi terjejas jika franchisee tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan. Alright, suka saya ingatkan di sini, franchisor ni, okey, murid-murid selalu tersalah beza franchisor. Ingat franchisee, okay, I is me, okay, I is saya, pemilik yang baru. Okay, franchisor tu ada owner, okay, owner adalah pemilik induk ataupun asal. Ingat jangan keliru franchisee dan franchisor, sebab murid-murid biasanya dia akan keliru kepada dua benda ni. Okey, kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisee. Kelebihannya ialah memiliki dan menjalankan satu perniagaan yang sistematik, reka bentuk dia yang seragam,
mendapat sokongan pengurusan daripada pihak franchisor, risiko kegagalan perniagaan rendah, jenama terkenal dan jaringan perniagaan yang lebih luas. Maksudnya dah adalah. Tidak perlu banyak pengalaman. Alright. So kalau awak nak buka McDonald, awak tak perlu banyak pengalaman. Awak hanya perlu ada modal yang besar. Okay. Bila ada modal yang besar, awak mampu nak buka, awak boleh buka McDonald, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Kekurangan ia terikat kepada kontrak perniagaan, perlu mengawal kualiti barang kerana boleh menjejaskan nama baik franchisor, tiada inovasi dan inisiatif sendiri untuk memajukan perniagaan. Okey, kamu hanya follow sahaja flow yang telah ditentukan oleh syarikat induk, iaitu pemilik utama bagi awak punya perniagaan ini. Okey, usaha sama. Usaha sama ialah satu perkongsian antara dua atau lebih individu yang bersetuju untuk bekerjasama menjalankan suatu pengeluaran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Meningkatkan kedudukan perniagaan sedia ada, berkongsi dana, berkongsi kepakaran. Okey, sebab itulah dikata usaha sama. Usaha sama bersifat sementara. Apabila matlamat penubuhan telah dicapai, maka usaha sama ini akan dibubarkan. Contohnya tabung haji dan amanah raya. Okey, tabung haji dan amanah raya dia selalu buat usaha sama untuk mencapai sesuatu matlamat. Tetapi apabila matlamat itu telah dicapai, okey, usaha sama itu akan dibubarkan. Ciri-ciri usaha sama merupakan suatu entiti perniagaan yang baru. Modal disumbangkan oleh pihak yang bekerjasama. Pihak yang terlibat bekerjasama dalam kawalan dan pengurusan sama-samalah. Okey. Pihak yang terlibat berkongsi aset, hasil dan perbelanjaan. Pihak yang terlibat merupakan pemegang saham baharu. Perniagaan akan dibubarkan apabila sesuatu projek telah disiapkan. Ada perjanjian khas seperti peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kelebihan dan kekurangan usaha sama. Kelebihan usaha sama, asas perniagaan luas, dapat meneroka pasaran baru, dana kewangan dan tenaga kerja meningkat, pengeluaran meningkat, teknologi baharu dan terkini, mudah mendapat sumber dan bahan mentah, harta individu, aset dan pegangan syarikat asal dapat dikekalkan, risiko kecil kerana ditanggung secara bersama oleh pihak terlibat. Kekurangan, visi dan misi yang berbeza antara pihak terlibat menyebabkan berlakunya konflik. Perbezaan budaya dan cara pengurusan syarikat antara pihak yang terlibat menyebabkan wujudnya masalah pengurusan pada masa akan datang. Okey, itu adalah kelebihan dan kekurangan usaha sama. Okey, sekian sahaja. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah, Pengetua-Pengetua Negeri Melaka dan juga guru-guru perniagaan Negeri Melaka. Bye!